sakit dada. Ya 5 hari lepas saya kena silap sendiri juga lah. Ada sekejap. Apa ni perubahan saya kata. Allah SWT. Ya Allah. Ustaz ini meninggal saat menyampaikan ceramah. Ayat yang terakhir beliau ucapkan ialah Wabarrazu lillahil wahidil qahhar. Ia bermaksud dan manusia semua yang keluar berhimpun menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullahu wa bayyakum wa ja'ala jannata mathwana wa mathwakum. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Hari ini beredar video yang memaparkan seorang ustaz yang dikenali di Malaysia menghembuskan nafas terakhir. Tetapi cara dia menghembuskan nafas terakhir berjumpa Allah Subhanahu wa taala adalah ketika almarhum membaca dan menguraikan ayat suci Al-Quran, iaitu Wabarrazu lillahil wahidil qahhar, yang bermaksud dan manusia semuanya keluar berhimpun menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Wa barazu lillahil wahidul qahhar. Maka mereka keluar berhimpun menghadap Allah. Kepada kita semua yang manusia ni semua akan mati dan akan berhimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Pada hari itu semua manusia berhimpun dengan jarak matahari yang dekat tanpa mengira pangkat dan sebagainya. Almarhum juga mengatakan yang dia mengalami sakit dada dan 5 hari, dan saat beliau beri ceramah pada hari itulah Allah Subhanahu wa taala menjemput almarhum, disahkan meninggal pada 7.55 pagi di Surau Al-Ittihadiyah, Shah Alam. Almarhum merupakan seorang pensyarah di USIM dan dikhabarkan almarhum akan disolatkan lepas maghrib dan akan dimakamkan di Kemaman, Terengganu. Almarhum juga ada menulis kamus yang bertajuk Al-Haya. Kerana almarhum ni memang orang baik-baiklah. Allah muliakan dia dengan menjemput almarhum saat almarhum memberi ilmu yang bermanfaat kepada ummah, saat almarhum mengingatkan kita kepada hari akhirat. Allah sempatkan juga beliau untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebelum hayat akhir beliau. Dan kita sekarang ini terfikir bagaimana pula akhir hayat kita nanti. Semoga kebaikan kepada kita semua juga. Nama almarhum ialah Ustaz Dr. Muhammad Sabri. Dikenali sebagai orang yang soleh lah, orang yang baik, sebab dia menyebarkan kebaikan, memberi manfaat kepada ummah, mengajar, mendidik ummah dan ingat kepada hari akhirat. Dan saat pemergiannya pun Allah mentarbiah, mendidik kita. Allah beri kita peringatan, pengajaran untuk mengingati mati juga. Sahabat semua, kita semua mahukan agar pengakhiran hidup kita ini berakhir dengan husnul khatimah, berakhir dengan cara yang baik, sehingga kan saat-saat akhir menghembuskan nafas dalam keadaan kita berbuat amal soleh, dan nafas terakhir di lidah kita ialah mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dia bermaksud Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya ketika kematiannya adalah kalimah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam syurga. Tetapi sebenarnya semua itu bergantung kepada iman dan juga amal seseorang. Bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari dalam dunia ini. Lidah yang tidak bertulang ini sewaktu hidup hayat kita adalah sangat mudah untuk kita lantunkan, tetapi apabila menjelang nazak, maka ia adalah sangat berat. Hanyalah orang-orang yang betul-betul beriman yang Allah izinkan mengucap kalimah la ilaha illallah. Dan ia juga bergantung kepada amal seseorang. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, cara mati seseorang mukmin itu ditentukan oleh cara hidupnya. Begitu jugalah cara seseorang itu akan dibangkitkan, akan ditentukan oleh cara bagaimana kematiannya. Jika seseorang yang bergelumbang dengan dosa setiap hari-harinya, maka ia akan mati dengan keadaan seperti itu. Na'udzubillah. Jika dia berbuat kebaikan, maka ia akan pergi dengan keadaan seperti itu. Sebagaimana yang kita boleh lihat, ahli tinju mati ketika bertinju, main bola mati ketika dia bermain bola, pemberita mati ketika dia menyampaikan berita, YouTuber, penyanyi dan sebagainya. Hakikat yang perlu kita terima sebagai manusia ialah setiap jiwa yang berada di dunia ini pasti akan mati. Meskipun kita berselindung di sebalik bilik besi yang kukuh, meskipun kita pergi jauh kemanapun, bila dah sampai waktunya akan mati jugalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aynama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Yang bermaksud di mana sahaja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, meskipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Maka sahabat semua, kematian adalah perkara yang tidak dapat dielakkan oleh semua manusia. Fir'aun yang dulunya mengaku sebagai Tuhan, berkuasa di waktu hidupnya pun mati. Yang dia tinggalkan hanyalah bangunan dan juga mayatnya yang menjadi saksi kepada kita untuk menjadi pengajaran kepada kita bahawa Allah Maha berkuasa. Orang kaya, raja, pangkat apapun pasti akan mati juga. Segala harta yang dia kumpulkan di dalam dunia ini, dia tetap akan tinggalkan. Dan kematian itu adalah rahsia Allah
yang Allah tentukan kepada setiap makhluknya. Kita ni Allah dah tetapkan kematian kita. Kita tidak dapat mempercepatkan ataupun tidak boleh melambatkan walaupun sesaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Yang bermaksud, dan setiap umat itu mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya telah tiba, maka ia tidak dapat meminta untuk lewatkan ataupun mempercepatkan walaupun sesaat. Jadinya sahabat semua, perkabaran mengenai kematian jemaah haji tadi menjadikan ia terasa semakin hampir dengan kita. Tidak ada sesiapa pun yang boleh melarikan diri daripada kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang bermaksud, "Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu tetap ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang ghaib dan juga nyata. Lalu Dia memberitahu kepada kamu apa yang kamu lakukan serta membalasnya." Allahu Akbar. Jadinya sahabat semua, kematian itu datang kepada kita. Bila begitu, maka ramailah orang hari ini mahu pergi pengakhiran yang husnul khatimah, bertemu Allah dengan sebaik-baik pengakhiran. Namun jika cara hidup seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengamalkan ajaran Islam secara sempurna, meninggalkan segala suruhan Allah dan membuat kerosakan di muka bumi ini, agak susahlah akan mendapat pengakhiran hidup yang baik. Sahabat semua, saya bukan nak mengajar, tapi saya nak mengajak kepada semua, dunia hanyalah tempat persinggahan yang bersifat sementara. Kita singgah sekejap, kemudian kita akan pergi. Manakala akhirat adalah destinasi yang kekal abadi. Kemasyhuran, kedudukan dan juga kekayaan yang dimiliki di dunia ini bukanlah jaminan pengakhiran yang baik dalam perjalanan kehidupan seseorang insan. Ada manusia di muka bumi ini yang tidak dikenali ramai, tidak mempunyai sebarang gelaran, menjalani kehidupan biasa seperti kebanyakannya manusia yang lain, namun mengakhiri kehidupannya dengan kisah yang luar biasa tentang kebaikan dirinya, tentang amal soleh yang ditinggalkannya, dan menjadi pengajaran kepada orang lain. Jadinya pengakhiran kehidupan yang baik ataupun husnul khatimah sentiasa menjadi impian dan dambaan bagi setiap orang yang beriman. Kerana baginda Nabi SAW pernah berdoa agar diwafatkan dalam keadaan ataupun kesudahan yang baik. Sebagaimana hadis daripada seorang sahabat, ia berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda," yang bermaksud, "Ya Allah, perbaikanlah kesudahan segenap urusan kami, serta lindungilah kami daripada kenistaan hidup di dunia dan siksaan hidup di akhirat." Jadi sahabat semua, Rasulullah pun berdoa untuk kebaikan pengakhiran yang baik. Maka saya mengajak sahabat semua yang berada di channel ini, mari sama-sama kita memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Masih belum terlewat untuk kita meneladani amalan kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang diberikan kematian yang husnul khatimah dengan berusaha menjadi anak, suami, isteri, insan yang soleh-solehah di muka bumi ini. Marilah juga kita berdoa semoga Allah menganugerahkan pengakhiran hidup kita dengan sebaik-baik kesudahan di dalam iman dan Islam, serta tidak mengakhirinya dengan seburuk-buruk kesudahan. Semoga Allah ridha kepada kita, beri kasih sayang kepada kita, dan beri pengakhiran yang baik, dan Allah memberikan kesempatan untuk kita menghuni di syurganya yang kekal abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama juga kita doakan ibu ayah keluarga kita yang dah pergi, agar Allah memberi rahmat dan ditempatkan mereka di kalangan orang-orang yang beriman. Berakhirnya kehidupan dunia ini, ada lagi kehidupan di akhirat nanti yang menunggu. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.